Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Yang berbahagia pengerusi dan seluruh jawatan kuasa Al-Muhsinin, pimpinan-pimpinan masyarakat, pimpinan organisasi, ibu-ibu, bapa-bapa muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah. Kita berhimpun tuan-tuan sekalian pada tengah hari ini di bulan Zulhijjah yang digelar oleh orang-orang Melayu sebagai bulan haji. Memang tuan-tuan sekalian, kalau kita mengimbau kembali tabir sirah perjuangan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulan Zulhijjah lah umat Islam tuan sekalian mereka berhimpun di Arafah di Makkah tuan sekalian dengan pensyariatan kepada ibadah haji selepas daripada peristiwa Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah yang telah kita sentuh dalam kuliah Ramadan kita yang lepas. Dan bagaimana tuan sekalian sebelum daripada pensyariatan kepada haji Islam, kita lihat orang-orang Arab jahiliah mereka buat haji cara jahiliah, jahalatun, bodoh, jahil, dengan arti kata tanpa petunjuk, tanpa pedoman, tanpa Alkitab, ikut akal mereka, nafsu mereka tuan-tuan, tawah mereka telanjang, sembelih korban macam kita juga sembelih tuan-tuan sekalian, binatang berkaki empat tapi darah mereka lumur pada dinding Kaabah. Darah tu kotor, dilumur pada dinding bangunan yang mulia tuan-tuan sekalian, Kaabah yang dibina oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ismail alaihissalam, dengan syiar syirik mereka, sesat mereka tuan sekalian. Berbeza dengan kita lafaz talbiyah, kita kuatkan suara. Orang tak main lafaz talbiyah ni macam bisik dalam selimut dan kelambu tuan-tuan, kena nyari suara. Dah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, la syarika lak, tiada sekutu buatmu ya Allah. Ibadah haji berkaitan dengan pembersihan akidah. Kita angkat nilai tauhid pada tempat yang tinggi tuan-tuan sekalian. Contoh kita pergi ke Mekah, tuan-tuan pernah pergi ke Mekah, sampai di King Abdul Aziz International Airport tuan sekalian, kita beratur nak cop iqamah kita, visa kita. Ada petugas haji pakai jubah putih, biasanya pakai igal. Tuan sekalian, dia beri satu bulat warna krim, tak silap saya tuan sekalian, tajuk perkara membatalkan akidah tuan sekalian. Dia beri, kalau kita jemaah Malaysia ni dia beri bahasa Indonesia. Ada bahasa Arab, ada bahasa Inggeris, ada bahasa Urdu, ada tuan sekalian, banyak bahasa lah. Mudah nak kenal orang tanah Jawi macam kita tuan-tuan, kenal kat mana? Kat hidung lah boh. Dah, orang kata tanah lupa hidung, boleh kau nak trekta kita lah tanah Jawi tuan-tuan sekalian. Mata sepik pun nanti hidung kita dikenali orang tanah Jawi tuan sekalian. Tengok ramai tak baca, ambil letak dalam beg, sebab mereka tak biasa dengan majlis ilmu. Orang macam tuan-tuan middle class yang minat mengaji lain, ni orang-orang biasa Malay tipikal tak minat mengaji, tak minat baca tuan sekalian, maka buat ibadah haji pun banyak salah. Dan di kampung mereka tak mengaji dah, di kampung tak minat belajar tuan-tuan, tak minat mengaji. Sebab itu tengok balik Mekah, sebahagian tuan-tuan sekalian nampak mereka tak ubah sikap. Haji mabrur ni antara tanda tuan sekalian, indikator dia lah orang tu berubah. Hak tak berapa nak lekat masjid Jumaat saja, lepas balik haji tuan-tuan 5 waktu sehari semalam dah. Kalau sebelum dengan kepala besaran fahaman nasionalis, pragmatis, balik bawa fikrah Islam, mula hadir usrah, mula dia mengaji tuan sekalian, nampak muka pula yang macam orang mutadayinan lain tuan sekalian. Orang beragama ni tuan-tuan, kita muka kita macam ni orang beragama, tengok air muka kena ni orang beragama tuan sekalian. Pagi-pagi solat duha, batu sembahyang sunat ni buat tuan sekalian, puasa Isnin Khamis, esok jangan lupa puasa sunat hari Arafah tuan-tuan. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, kita ingat imbah balik macam mana
sebelum dan selepas kepada pensyariatan ibadah haji. Tengok selepas daripada Nabi hijrah Mekah ke Madinah, bila percubaan orang Islam untuk masuk ke Mekah. Sebagaimana kita pernah sebut peristiwa Sulh Hudaybiyah, peristiwa di mana orang Islam bergerak ke Mekah akibat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermimpi masuk ke Mekah dengan sahabat-sahabat Nabi pakai ihram. Pakai ihram dan sekadar tak sama dengan puak-puak Arab jahiliah tu. Yang mereka tawaf telanjang, kita pakai ihram. Pakai ihram, 2 kain putih, potong 2 helai kain putih bagi lelaki, sama darjat tuan-tuan sekalian, sama rasa, sama rata. Dah. Dua tak pakai tuan-tuan sekalian baik. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, Nabi sampai Hudaybiyah, yang unta Nabi tak beranjak, tak bergerak. Hingga Nabi suruh sahabat berehat di Hudaybiyah, Nabi hantar utusan Sayyidina Osman bin Affan. Di mana akhirnya tuan-tuan sekalian, Sayyidina Osman pula lambat balik kembali ke Hudaybiyah, timbul satu khabar angin, beliau telah mati dibunuh, yang menyebabkan orang Islam telah berbai'ah, namanya Bai'atul Ridwan. Daripada Bai'atul Ridwan tu kafir Mekah bimbang, takut berlaku perang tuan-tuan sekalian ni, maka mereka hantar jururunding iaitu Suhail bin Amru. Inilah tuan-tuan titik mula kepada Islam tuan-tuan mencapai kemenangan demi kemenangan dan merintis kepada jalan umat Islam masuk ke Mekah dengan cara yang aman. Akhir berlaku Fatu Mekah. Sebab antara perjanjiannya orang Islam tak boleh masuk ke Mekah tahun tersebut, mereka hanya boleh datang pada tahun hadapan, yakni tahun 7 Hijrah lah. Cuma dalam perjanjian tak ditulis tentang Hijriah. Sebab takwim kalender ni tak ada zaman Nabi. Bila kalender kita ada zaman Abul Futuhat, bapa pembukaan, yang ada zaman Sayyidina Umar memerintah tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, tahun depan boleh hadir, ada syarat sampingan, tak lebih 3 hari 3 malam. Lepas tu dengan pedang yang tersarung, dengan arti kata tak boleh bawa alat-alat kelengkapan perang. Sebab itulah bulan Zulkaidah tuan-tuan tahun 7 Hijrah, tuan-tuan sekalian bergerak mana umrah lah tuan-tuan sekalian. Haji bulan Zulhijjah tuan-tuan sekalian tak? Dia ada haji ni ibadah yang ada masa dia dan ada tempat dia tuan-tuan. Sebab tu berkaitan persyaratan ibadah haji dia kena lambat berbanding persyaratan ibadah lain. Kita solat 18 bulan sebelum hijrah Mekah ke Madinah, 5 kali sehari semalam. Bila? Lepas Isra wal Mi'raj tuan-tuan sekalian. Bila puasa kita Ramadan tahun 2 hijrah. Pasal apa haji lewat? Yang saya sebut tadi lah, nak kena bersih dulu Mekah daripada agama wathani, agama sembah berhala yang dibawa oleh Amr bin Luhai. Bagaimana berubah dulu penguasa Mekah, kerajaan Mekah tu baru berlaku ibadah haji ikut cara syariat Islam, bukan ikut manasik haji cara jahiliah tuan sekalian. Baik. Jadi 3 hari 3 malam tuan sekalian, mereka tawaf di Kaabah, buat umrah tuan sekalian. Dah. Jadi kejayaan pada tahun 7 Hijrah tuan-tuan ialah ramainya orang-orang Mekah, terutama parlimen telah memeluk agama Islam. Amru al-As, Khalid bin Al-Walid. Dan tahun 8 Hijrah pula makin terbuka pintu untuk menghampiri Mekah apabila berlaku pengkhianatan kepada perjanjian, iaitu kerajaan Mekah tolong Banu Bakar sekutu mereka yang perang lawan Banu Khuza'ah. Maka Nabi yang bijak dengan sifat fatanah Nabi gerakkan 10,000 orang tentera Islam, di mana akhirnya Mekah berjadi tawan tanpa perang, tanpa tumpah darah, yang telah kita sentuh dalam bulan Ramadan yang lepas berkaitan Fatu Mekah. Bahkan tuan-tuan dengan turun ayat Quran, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini Fatu Mekah. Abu Sufyan masuk agama Islam berbondong-bondong, orang Mekah masuk agama Islam. Tuan-tuan kecuali 80 orang yang degil, termasuk tokoh mereka, tokoh keprak juga, Safwan bin Umayyah, tokoh patung berhala. Dia boleh fikir kalau masuk Islam macam mana bisnes patung berhala dia tuan-tuan sekalian. Ini cara berfikir Safwan bin Umayyah tuan sekalian. Baik. Jadi tuan-tuan, lepas tu ceritanya berlakulah rombongan haji tuan-tuan tahun 9 Hijrah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dah berlaku pensyariatan kepada ibadah haji tuan-tuan, Nabi tidak pergi pada tahun 9 Hijrah. Nabi hantar rombongan saja yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar seramai 350 orang, bawa juga 25 ekor unta untuk disembelih untuk ibadah korban. Nabi dan sahabat-sahabat menitik beratkan ibadah korban. Alhamdulillah, nampak tuan-tuan pun buat benda yang sama tuan sekalian. Banyak lembu, kambing
dikutip daripada sahabat-sahabat Petronas. Tuan sekalian, 1,5 juta tuan-tuan, banyak duit Petronas ni tuan-tuan. Dalam keadaan orang tak duit, Petronas banyak duit lagi tuan-tuan. Alhamdulillah. Sini Pakar Tolak dah malam ni ada tim pergi ke Seychelles tuan sekalian, Pelaran Seychelles. Besok lagi bertolak hak Sri Lankanya, Acehnya tuan sekalian, Mindanao-nya, apa lagi, Vietnam, Cambodia-nya, bagus. Rohingya di Sri Lanka, bagus. Ni semua alhamdulillah tuan-tuan sekalian. Sebab tu saya rasa paling penting, sebab ada wujudnya majlis ilmu gini, majlis pencerahan. Mudah tuan-tuan sekalian, tuan-tuan dah gaji besar, ada kefahaman Islam, mudah buat tadhiyah, pengorbanan untuk agama. Kalau duduk di kampung belum tentu tuan-tuan dah. Di kampung token getah, token sawit, makin kaya, makin kedekut. Sebab apa? Tak ada kefahaman, tak ada kefahaman agama. Sebab apa majlis-majlis ilmu tidak hidup tuan-tuan sekalian? Dah. Masjid-masjid tidak hidup. Nak derma pun payah pada agama tuan-tuan. Tengok whiteboard Hajamat, kutipan derma Jumaat minggu lepas RM12.50. Memang tak hidup masin, kedekut. Dan nak masuk syurga tuan-tuan. Kalau cerita infak derma ni dah benda besar agama. Jihad al-mal. Kita baca Quran, tuan-tuan bacalah ayat bab jihad, mesti ada jihad al-mal. Jihad kata benda. Dah. Ada sebab ada kawan-kawan kau kata ustaz nak berhenti, kata nak full time dengan kerja dakwah, kata duk kerja duk Petronas comel dah kerja kita, lepas tu masa senggang guna untuk kerja dakwah. Banyak benda daripada KLCC, daripada Petronas tuan-tuan kita boleh sumbang untuk agama kita, insya-Allah. Tak pusing satu Malaysia tengok mahat mereka daripada KLCC lah tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah, daripada Hudung, Perlis, sampai ke Sabah, Sarawak tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah. Jadi kita Nabi utamakan korban tuan-tuan sekalian. Sahabat-sahabat pun sama. Janganlah kita sampai tak ada niat, sampai satu bahagian pun tak ada tuan-tuan. Kadang-kadang kita mampu, baik katalah kalau negara kita 600 bahagian, ada 550 bahagian, sebab lembu mahal kata dah. Tuan-tuan sekalian, lembu tak ada tengok baik 4,000 lembu di stew mahal, 4,000 tuan-tuan dah. Jadi macam mana? Kita buat hak tepat lagi susah tuan sekalian. Siapa pick up boleh RM300, boleh lagi satu bahagian. Ada tempat untuk maklumat tuan-tuan, korban ni tuan-tuan, siapa pick up dia ambil semua, tak tersisa. Siapa nak buat korban di Kashmir, di Pakistan, di Bangladesh, saya beritahu sampai tahi lembu pun dia ambil tuan-tuan. Kata betul ke ustaz ni Azagir, betul ke sembang kencang ustaz? Betul tuan-tuan. Tahi lembu tu dia ambil, dia tampar kat dia, sebab nanti kering jadi bahan api tuan sekalian. Boleh buatnya bahan api, hidup api nak masak makanan tuan sekalian. Tahi lembu tu, kulit buat nasi kulit kalau Pakistan, Kashmir tuan sekalian, habis tulang rebus buat sup tuan sekalian. Ni siap ni nak masuk bulan sejuk, bulan 11-12 tuan sekalian. Maka sup tuan sekalian, nak beritahu muslim-muslimat. Kita tengok kadang-kadang setengah masjid minta masalah nak sebut tempat lah. Kita lembah Kelantan ni apa middle class tuan sekalian. Mana banyak kita buang perut, kita buang kepala, kita buang kita ambil hak barang penting saja. Dah rasa macam orang dah terlalu mewah dengan sumber protein. Tempat-tempat lain di Laos, Cambodia, ada Mindanao tuan-tuan. Tuan-tuan, beraya sungguh. Meriah ni berhimpun di masjid. Hari kita masak ramai-ramai, mereka mari tuan-tuan. Buatlah sembelih raya hari tasyrik ke penuh di masjid tuan sekalian. Lepas tu penting biar ada majlis ilmu, majlis pencerahan. Jangan makan saja tuan sekalian, buat majlis ilmu. Tuan sekalian, buat tazkirah, buat kuliah tuan sekalian. Ni. Jadi muslim-muslimat, Nabi dan sahabat 25 ekor unta, sahabat-sahabat 350 orang. Nabi tak pergi sebab Nabi tak suka dengan cara haji jahiliah tuan sekalian. Dah keluar daripada Madinah tanggal 10 Zulkaidah, turun ayat Quran daripada surah At-Taubah. Surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah. Al-Bara' lepas diri, tak payah baca bismillah. Uniknya surah ni tak payah baca bismillah, dengan banyak pandangan. Pertama mengatakan suratul Anfal dengan surah At-Taubah satu surah dah. Pandangan paling rajih, paling kuat tuan-tuan daripada tokoh Al-Quran Ibnu Abbas, yang sepupu Nabi, anak kepada Al-Abbas atau nama penuh Abdullah bin Abbas. Sayyidina Ali tanya sepupu yang paling alim Al-Quran. Kadang-kadang betul tuan-tuan sekalian, dah sudut kita panggil wilayah disiplin ilmu tuan-tuan sekalian. Kita manusia ni bukan tahu semua benda. Saya cukup menyampah tuan-tuan, dia dah trend dah. Ada diat kat depan ni macam dia tahu semua benda. Semua benda nak bercakap tuan sekalian. Kita buat kajian, ni kajian kita
Sepotong kek tak banyak sangat tuan sekalian. Semua benda kena campur, nak ulah, tak betul tuan-tuan. Ni penyakit. Orang syok dia rasa dia cerdik dengan diat kat depan. Bahaya tuan sekalian. Sayyidina Ali pun tanya sepupu dia. Kita kira Sayyidina Ali ni orang cerdik dah, Nabi iktiraf Al-Qura tuan, tapi tanya alim lagi. Tanya Ibnu Abbas. Ni hormat, kena hormat disiplin ilmu tuan sekalian. Dah. Saya tengok trend ke zaman orang bidang engineering. Dia boleh kacau habis bidang apa, siasat syariah sebagai contoh. Maqasid syariah dia nak bercakap tuan-tuan. Orang ada dah bagian belajar bidang syariah, bidang usuluddin tuan-tuan sekalian. Dah, kena hormatlah disiplin ilmu tuan-tuan sekalian. Kena hormat. Tengok Sayyidina Ali tanya Ibnu Abbas, apa jawapan dia? Pertama dia kata sebab ayatnya turun tergesa-gesa. Tadilah turun tergesa-gesa. Turun Nabi panggil siapa? Panggil Sayyidina Ali. Nabi baca Sayyidina Ali sebab Sayyidina Ali kuat ingatan. Suruh kejar rombongan Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua, pandangan mengatakan banyak ayat berkaitan munafik dan kemunafikan. Tuan-tuan, Al-Quran ada khusus satu surah Al-Munafiqun yang kita tuan-tuan yang sunat baca Jumaat. Jarang masjid baca surah Al-Munafiqun tuan-tuan. Kuala Lumpur ni dah baca Wadduha. Mujur tak baca inna, boleh baca belaka, tak ada masalah, tapi mana nak tengok Tok Imam terajin tak rajin menghafal tuan-tuan. Dah. Kadang Tok Imam baca mukadam pun tergagak-gagak juga, tak lepas juga tuan sekalian. Mana tak buat persiapan lah. Malah buat persiapan tuan sekalian. Kalau sembahyang di masjid, apa contoh? Masjid Muslim sensitif pula tu. Masjid Pondok Pasir Tumbuh, tengok. Al-Jumaah, lepas tu Al-Munafiqun. Orang pun tak lorak ke mana lepas Jumaat cuti tuan-tuan. Gitu kat ni. Jadi kat kita tengok khutbah pun diberi notis banyak. Beri notis atas mimbar ada. Sekian-sekian kena berhenti dekat meja pun ada tuan sekalian. Mana sebab orang kerja hari Jumaat. Jadi surah Al-Munafiqun, Al-Jumaah. Al-Munafiqun ni baca Jumaat tuan sekalian ya. Cerita pasal kemunafikan lebih panjang surah Al-Munafiqun berbanding surah Al-Kafirun. Apa hidden curriculum tuan sekalian? Apa curriculum tersembunyi tuan sekalian? Lepas tu pula surah At-Taubah banyak pula kemunafikan dan munafik. Mana bahaya penyakit nifak ni, bahaya tuan-tuan. Penyakit nifak ialah penyakit yang berbahaya tuan sekalian. Baik. Jadi kita semua pakat suluh lah. Saya tengok di saya, tuan-tuan masing-masing tengok tuan sekalian. Dah. Kadang-kadang mikir pasal apa aku ni subuh payah sangat solat berjemaah. Dah. Ingat balik kisah Abdullah bin Ubay bin Salul dan pokok dia. Hak kalau sembahyang lain beratur duduk belakang Nabi. Dah, tapi subuh la salam wala kalam wala email wala SMS ghaibul ghuyub dan sekalian. Tak ada. Dah, jadi buat muhasabah juga. Dengan tanda-tanda pula akhlak munafik. Wa idza hadatsa kadzaba, apabila bercakap bohong tuan sekalian. Idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji mungkir. Wa idza tumina khana, apabila dia amanah khianat. Jangan tuan sekalian. Ni kita buat muhasabah lah. Kita masing-masing, kita ada kelemahan masing-masing, kita baiki. Saya pun ada, tuan-tuan ada, kita baiki tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi saya nak kerja baca pada saya nak kuat ingatan. Saya nak bahkan tuan-tuan apa tanda dia kuat ingatan. Dalam sirah sebut apa tuan-tuan? Dua perkara. Pertama, dia ni orang alim ilmu tawarikh, ilmu sejarah. Yang kedua, dia ni orang ingat dan hafal nasab keturunan orang-orang di Mekah. Istimewa tuan ingat satu orang Arab ingat berapa kata. Oh dahsyat tuan sekalian. Dak kita tak telarak nak hafal kalau kita pun dah. Tuan ingat tak berapa lapis tuan-tuan? Berapa lapis tuan boleh ingat? Saya ingat 4-5 lapis lupa lepas tu. Lupa tuan sekalian. Ridwan bin Muhammad Nur bin Husain bin Muhammad bin Ibrahim. Lepas tu Cina mana nak tahu tuan-tuan. Keluarga datang Cina Yunan tuan sekalian dah. Orang nak beritahu. Kita Melayu tak ada. Kalau Arab ada silih. Silih dia satu kecuali saya perhati orang yang Said Said apa dia simpan. Dia punya rakyat keluarga dia pada Yaman dia satu. Saya nampak ada ilmu tu, ada ilmu, tahu tentang nasab keturunan orang di Mekah. Menyebabkan dia sangat dihormati tuan sekalian, kuat ingatan. Tak peliklah anak dia pun paling kuat ingatan. Isteri Nabi siapa dia? Aisyah. Paling kuat ingatan. Aisyah ni alim Quran, hafal hadis 2216 buah hadis. Banyak tuan-tuan. 2000 lebih ni kita ada 40 pun tak lepas tuan-tuan. Dah. Tak lepas tuan-tuan. Beritahu. Jadi apa mereka buat di Mekah ni sampai serak suara. Mengapa tuan-tuan baca perutusan Nabi, baca surah At-Taubah. Perutusan Nabi diberi tempoh 4 bulan kepada orang kafir yang masih duduk di Mekah, yang masih bermukim di Mekah. Lepas 4 bulan tak beriman, sila keluar. Sila keluar tuan sekalian. 80 orang tadilah tuan sekalian.
termasuk Safwan bin Umayyah, dan kekal sampai sekarang. Mekah, mana saya bukan kata Saudi kan luah tuan-tuan, ni kawan-kawan kita yang kerja di sektor oil and gas kan ramai dah. Duduk yang bukan Islam, ekspatriat tuan-tuan sekalian daripada Europe, duduk di Dahran, di Abha, di Riyadh, di Jubail, Jubail tuan-tuan sekalian dah. Ramai. Gaji 100,000, 80,000 tuan-tuan sekalian dah. Jadi Mekah ni lah sejarah dia tuan-tuan, GZ. Kita masuk Mekah apa tanda terbesar. Kita kebak no entry for non-believers, tak ada masuk pada orang bukan Islam. Mamnu dilarang. Sebab tu saya ingat tuan-tuan yang sejarah orientalis tuan-tuan sekalian. Dia nak tahu pasal apa Mekah ni jadi pusat kebangkitan umat Islam. Asal balik Mekah, balik haji, lawan penjajah di tanah Jawi kita. Contoh yang spesifik tuan-tuan sekalian. Tanah Jawi kita, Indonesia, Melaya kita tuan-tuan sekalian. Lihat. Kalau Terengganu, Tuan Guru Haji Omar Siam, Tuan Guru Haji Musa Minangkabau yang tubuh Syarikat Islam Terengganu tahun 1921. Mereka semua golongan haji. Orang yang pernah duduk di Mekah, berada kitab di Mekah, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbo, atau Kelantan, Tuan Guru Haji Hasan bin Munas. Yang anak kita buka buku kata ni pembesar yang tak puas hati, tak dapat kutip cukai. Tak betul tuan-tuan sekalian. Tuan Guru Haji Hasan bin Munas, tengok berapa lama tempoh jadi pembesar, berapa lama duduk Mekah tuan-tuan. Duduk Mekah 10 tahun lebih. Kalau zaman kita Tok Guru dah tuan-tuan ngaji Mekah 10 tahun lebih ni. Dia nak nama Syekh Ahmad Ismail Al-Fatani tuan-tuan sekalian. Syekh Ahmad Ismail Al-Fatani, ulama kita yang level dunia. Pernah pergi persidangan Islam di Beirut tuan-tuan sekalian. Zaman dulu di Beirut tuan-tuan, bukan macam zaman kita. Sebab apa? Isu krisis kaum tua, kaum muda. Tuan-tuan sekalian, zaman tu kalau balah awal abad 20, kaum tua, kaum muda tuan sekalian. Jadi tuan-tuan sekalian, Indonesia pun sama. Berlaku perang Padri di Sumatera. Siapa dia? Tuan Guru Haji Miskin. Orang balik Mekah tuan sekalian. Di Aceh pun sama tuan-tuan. Jadi akhirnya penasihat Islam Belanda, Profesor Dr. Christian Snoek Hagronje tuan sekalian. Dia profesor bidang teologi daripada University of Leiden, Belanda. University of Leiden ni ke Premier University lah di Netherlands tuan-tuan sekalian. Kalau UK macam Oxford, Cambridge tuan sekalian, Premier lah. Bukan sekadar Premier tapi hak jaga kualiti tuan sekalian. Apa lagi? Kalau Sorbonne di Perancis tuan sekalian. Kita ada tak Premier University? Ada Semaya tapi begitu lah tuan-tuan. Tak masuk ranking Asia, Allahu Akbar. Saya tak kutuk UM, saya UM kot tuan-tuan. Tahulah level tuan sekalian. Kawan-kawan kita pensyarah nak cetak tesis tak berani. Tesis sendiri tak berani cetak. Saya buat apa kita lebih dunia penerbitan, campur dunia akademik berfaham. Oh, patutlah. Nak tumpang baca tesis kawan-kawan payah. Tapi saya curi baca juga, patut tak boleh cetak terbit tuan-tuan. Tengok bibliografi, tengok nota kaki. Banyak juga buah kencing tuan-tuan, buah nipu. Nak buat kat UK, buat kat Maxfield, buat kat mana tuan sekalian tengok. Nota kaki yang ambil sumber-sumber sekunder tuan sekalian. Kalau mazhab PhD ni kena sumber primer. Dia tulis dan buku-buku politik popular punya nota kaki tuan-tuan. Patut mereka tak boleh cetak di Malaysia. Yang sayang belajar tesis 4 tahun buat PhD tak boleh cetak tuan sekalian. Sebab ada masalah. Ini level-level kita tuan-tuan. Tapi Snoek Hagronje tengok, buku dia bagi opos. Sampai sekarang orang baca. Macam Buya Hamka semua, sejarah Islam. Macam buku Aceh oleh Snoek Hagronje tuan sekalian. Orang dulu macam Lord Cromer tuan sekalian. Jadi Snoek Hagronje ni dia tukar nama. Masuk Islam nama Abdul Ghafur. Sebenarnya nak tengok kekuatan Islam di Mekah tu. Tengok Tok Guru tanah Jawi nak mengajar kitab dan akhir duk sebar fahaman anti penjajah. Fahaman pan-Islamism, penyatu umat Islam tuan sekalian. Akhir sekali dia cadang kepada penjajah Belanda supaya hakkan rombongan haji Indonesia ke Mekah dengan cara naikkan pajak, naikkan cukai tuan sekalian. Inilah Snoek Hagronje. Yang mana ada sejarah orientalis masuk Islam nyama dan akhir pergi ke Mekah tuan sekalian. Mencari kekuatan di mana, apa menyebabkan orang balik berjihad lawan dengan penjajah sama ada Belanda di Indonesia ataupun Inggeris di tanah Melayu tuan sekalian. Baik. Jadi ini sejarah. Tahun depan orang kafir tak dibenarkan datang ke Mekah. Pada tahun 10 Hijrah lah. Lepas tu Nabi akan hadir ke Mekah. Sebab tu tuan-tuan bulan Zulhijjah tahun 10 Hijrah ada berlaku satu peristiwa besar tuan sekalian. Himpunan yang besar tuan sekalian. Himpunan besar lah. Yang paling ramai dah sirah Nabawiyah tuan sekalian. Bukan himpunan merah, bukan himpunan kuning, himpunan hijau pun bukan, himpunan putih tuan sekalian. 1,000 lebih juga tuan-tuan. 1,000 lebih juga. Zaman dulu tuan-tuan 1,400 lebih, 100,000 lebih.
tuan-tuan. Di mana 118,000 yang beri dengan Nabi. Ada riwayat kata 130,000. Di Arafah 130,000. Kata Habib Zainal Abidin 140,000. Tuan-tuan, sebab lepas Fatu Mekah ni penganut baru Islam berjumlah berlipat kali ganda. Kesan daripada Fatu Mekah. Sebab tu Ibnu Ishaq menyebut berkaitan dengan Sulh Hudaybiyah merupakan pintu kepada kemenangan Islam, menyebabkan orang Islam ni berbondong-bondong. Dan memang antara indikator dia tuan-tuan adalah turun surah kemenangan. Surah kemenangan selepas daripada perjanjian Hudaybiyah. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau Muhammad, yakni kemenangan yang nyata. Tuan-tuan, baik. Jadi penghujung bulan Zulkaidah tahun 10 Hijrah, tepatnya tanggal 25 hari bulan Zulkaidah, Nabi dan sahabat-sahabat keluar daripada Madinah. Jadi orang pun datang daripada tempat masing-masing dan berhimpun di Mekah. Tuan-tuan, Zulhijjah yang dikenal juga sebagai peristiwa Haji Wida, haji perpisahan, haji terakhir, tuan-tuan sekalian. Allah gelarkan Haji Akbar. Haji Akbar tuan-tuan dalam surah Al-Hajj ayat 27-28. Allah gelarkan Haji Akbar, tuan-tuan sekalian. Digelar juga Haji Rasul sebab inilah haji yang pertama yang terakhir dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, haji wajib sekali Nabi buat sekali, tuan-tuan. Saya ulang balik ambil ingatan saya dan tuan-tuan berkaitan pandangan Syekh Dr. Yusuf Qardawi dan kitab Fiqh Aulawiyat Fiqh, keutamaan menjadi kesalahfahaman umat Islam akhir zaman. Orang ada lebihan harta, lebihan pendapatan, mereka ulang dan ulang ke Mekah. Dia kata Nabi sekali buat haji wajib sekali. Sepatut duit kamu, lebihan pendapatan kamu guna untuk bantu jalan dakwah, bantu umat Islam yang susah, tuan sekalian. Bantu fi sabilillah. Itu tuan sekalian. Dah. Tuan-tuan, tadi saya Ustaz Nazmi Kari hantar satu video pendek berkaitan dua dunia berbeza. Pemerintah Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar yang bina, tuan-tuan sekalian, mangkuk tandas daripada emas, mangkuk tandas berjana daripada emas, kereta bergelimpang ada permata, ada emas. Dan satu segi tunjuk apa kebuluran krisis kemanusiaan berlaku kepada Muslim di Syria, tuan-tuan. Banyak terapung di laut, budak-budak terapung. Lepas tu dapat suaka politik, tuan-tuan sekalian, di Eropah, tuan-tuan, di Hungary, di mana lagi, tuan-tuan sekalian, mereka susah, mereka dipukul, Allah, mereka kelaparan, tuan-tuan. Bagus video tu kita tengok sekejap, tapi kita keluar mata tengok. Kita keluar mata tengok sekejap, Allahu Akbar. Baguslah orang tu buat, tuan-tuan. Tunjuk gambar dan video-video gambar macam mana berpoya-poya pemerintah Arab, pembesar Arab dengan pelacur atasan, habiskan duit macam Allah, tuan-tuan sekalian. Dua kontradiksi, tuan sekalian. Satu terlalu mewah, satu yang nak makan pun tak ada. Dia macam orang kata Muslim keda kalau dia kita, tuan-tuan sekalian. Bukan, lihatlah. Tengok betapa susahnya mereka. Betapa susah, tuan sekalian. Ya Allah, sampai pick up makan kucing, makan tikus. Ini bukan cerita main-main. Tak ada benda nak makan, tuan sekalian. Dah, kita zaman Jepun dulu 3 tahun 8 bulan 22 hari. Moyang kita letup kita dah. Orang Melayu pernah alami zaman tu, dia ingat sampai mati, tuan-tuan. Dah. Dan generasi ni memang dia tak kena berubah politik. Dia dah rasa cukup complacent, cukup sebab dia akan imbau balik. Dia kata, mu tak makan lagi ubi kayu, dia kata. Kita ubi kayu sedap lagi boh. Ini makan puluh cactus. Terpaksa potong ayat tu puluh dia makan, tuan-tuan. Kebuluran. Musim sejuk, tak ada heater, tak ada pemanas. Juta, tuan-tuan, juta. Jordan pun pening dah. Jordan pening nak kebajikan. Nak ambil duit kat mana, tuan-tuan? Nak ambil duit kat mana, tuan-tuan sekalian? Jadi dah rasa satu bebanan pula mereka dengan pelarian daripada Syria. Turki, alhamdulillah Turki jaga. Rashid Erdogan akhir kali ada yang nak selamatkan diri, mati di laut, tuan-tuan sekalian. Ni nak beritahu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Baik, lebihan hati kita guna untuk bantu jalan dakwah dan umat Islam yang susah, kata Syekh Dr. Yusuf Qardawi. Baik. Yang ketiga, yang keempat digelar sebagai haji Islam. Digelar haji Islam, ini berkaitan dengan haji inilah, tuan-tuan, turun surah Al-Maidah ayat yang ketiga, yang Allah gambarkan Islam telah lengkap, Islam telah sempurna. Nabi baca ayat ni, tuan sekalian. Berlaku mukjizat. Apa mukjizat? Orang boleh dengar jauh suara Nabi, tuan-tuan sekalian, walaupun ada tanpa ada pembesar suara, tuan-tuan sekalian. Kita biasa di Mekah, dalam kita gerak tak ramai pun pakai ini, pakai healer, tuan sekalian. Orang ramai, tuan sekalian. Dah. Muslimin dan muslimat, tengoklah sahabat-sahabat dengar.
Baca al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan telah aku cukupkan bagimu nikmatku, dan telah aku redha Islam sebagai agama kamu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, dah punyalah sahabat-sahabat seronok, gembira dengan Islam telah lengkap, Islam telah sempurna. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan sekalian, Islam lengkap dah, tak boleh nak tambah nak kurang, tak boleh. Ada tengok macam-macam ada sesat. Berapa bulan lepas saya ceramah di Pahang, saya kuliah sebut di masjid hak apa tuan sekalian, penguasa pengarah penguasa Jabatan Agama sedang ditembak oleh pengikut apa ajaran Tuan Harun. Nah, di Pahang boleh tahan tak ada timbul ajaran sesat tuan sekalian. Tapi bagus kawan-kawan kita buat kerja dakwah. Malam kemarin saya forum lepas syak dengan Ustaz Abdul Qahar. Dia kata ni buat kerja dakwah. Dia kata di Kuantan ada 246 pondan. Pondan sungguh lelaki di pondan tuan sekalian. Tapi yang telah bertaubat 46 orang dia kata. Siap statistik ada tuan-tuan. Dia buat program kata. Sampai mereka datang solat Jumaat. Solat Jumaat. Dia kata yang bagus Ustaz kata solat Jumaat, mereka datang pakai tudung. Dia kata, ya Allah. Kata pening. Dah. Nak didik nak satu boleh berubah tuan sekalian. Bukan tudung sekup macam jilbab ni, dia pakai macam ni lah. Selendang nak tutup, pakai macam pakai tudung tutup muka tinggal. Dia nak perasan dia perempuan lagi. Nak beritahu hak ajaran sesat ni tuan sekalian. Kalau ayah pain dia besuk, sembahyang pakai niat, puasa pakai niat, dan haji tak payah ke Mekah. Buat di Batu 13. Ada replika Kaabah tuan-tuan yang akhir diruntuhkan oleh kerajaan Terengganu tuan sekalian. Dah. Jadi tuan sekalian lengkap dah. Seronok sahabat-sahabat. Seorang menangis kesedihan Sayyidina Abu Bakar. Sahabat-sahabat tanya, wahai Abu Bakar, engkau kamu menangis? Jawab Sayyidina Abu Bakar, jika Islam telah lengkap, Islam telah sempurna, maka orang yang buat risalah ini kepada kita, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu tak lama lagi bersama kita. Benar jangkaan, benar telahan Sayyidina Abu Bakar sebab balik daripada haji wida, haji rasul, haji Islam, haji akhbar, Nabi kita sakit, dan sakit baginda membawa kepada kewafatan. Apa sakit Nabi? Tuan-tuan kita ingat balik, refresh balik. Apa dia sakit Nabi? Pertama, demam panas. 2 kali ganda lebih panas daripada demam manusia biasa. Tuan-tuan, ramai kawan-kawan kita, orang kampung kita, bahkan keluarga kita pergi ke Mekah, habis homo Mekah. Dan ramai juga yang berdoakan nak mati, biar mati di Mekah. Mati Mekah, mati dalam ihram tuan sekalian. Dah, Allahu Akbar. Saya dah tengok balik gambar ni. Saya tak tahulah tuan-tuan. Saya dalam sebulan ikut sebab lepas mak meninggal, 2 minggu lepas saya duduk dekat sehingga mati. Malam-malam payah nak tidur teringat. Terbayang macam filem. Kawan-kawan zaman sekolah seorang. Dia mari gambar mati. Kita cuba flashback balik zaman sekolah. Dia mari gambar mati tuan-tuan. Dah ingat mari apa gambaran lagu Deep Purple. Dah tuan-tuan. Dia mari ni gambar saya mati seorang Allah. Kata aku dekat nak mati kot. Tengok orang kampung kita umur 40-an ramai mati. Orang kena besuk pula tuan-tuan. Jadi ni kuat ni, diabetes kuat. Muda-muda potong kaki. Lepas tu meninggal tuan-tuan. Populasi orang besuk macam Kelantan, dia subculture sama tuan-tuan. Goreng nasi tabur gula tuan-tuan. Tak diabetes macam mana tuan-tuan. Jadi tuan sekalian, saya mikir balik, ya Allah. Muslimin dan muslimat, umit mati. Dan baru ni pula tragedi terbalik keren tuan-tuan. 100 lebih mati. 8 orang rakyat Malaysia tuan sekalian. Dah 8 orang. Hak mati terus sujud ada tuan, mati pegang Quran, mati pegang tasbih. Allahu Akbar. Betul lah kematian tetap kematian. Tapi Saudi pun kena muhasabah juga tentang darah yang tumpah tuan sekalian. Constructionnya Allah, muslimin dan muslimat. Dia ada berapa kes tuan sebenarnya darah-darah tumpah di Masjid Haram. Kalau tuan lihat sejarah, kalau zaman dulu tuan-tuan, zaman Abdullah bin Zubair menjadi Gubernur Makkah. Abdullah bin Zubair ni orang hebat. Abdullah bin Zubair ni dia anak sepupu Nabi. Anak sepupu Nabi, dia anak kepada sepupu Nabi yang nama Zubair Al-Awam. Lepas temuk dia Asma' binti Abu Bakar. Dia ni budak hebat dah. Ada sejarah tuan sekalian. Zaman dia budak tu zaman Sayyidina Umar jadi gubernur. Gubernur apa? Khalifah. Sayyidina Umar kalau berjalan tu budak-budak bercepera lagi. Bukan Sayyidina Umar sekeh kepala jetik telinga dah. Ada aura orang backing pada Sayyidina Umar. Macam kita sekolah tuan-tuan, tak usah bohong lah. Tengok guru disiplin, pasal apa takut? Tak buat salah. Tengok cikgu disiplin, senyap belaka. Warak belaka. Dah. Ni aura cikgu disiplin tuan sekalian. Sayyidina Umar ke? Lain budak-budak.
Seorang budak tak lari. Saya nama gurau, wahai budak. Pasal apa kamu tak lari? Saya nama gurau. Budak kecil relax main. Pasal apa aku nak lari? Aku tak buat salah. Saya nama kata, wahai budak, siapa mak kamu? Siapa ayah kamu? Kata, ayah aku Zubair Al-Awam. Mak aku Asma binti Abu Bakar. Aku Allah bin Zubair. Kata nama patutlah kamu budak yang hebat sebab kamu memiliki ayah dan ibu yang hebat. Inilah dia tuan-tuan. Kan zaman tu Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi. Masa kerajaan Bani Umayyah. Bani Umayyah tuan-tuan, kerana ada konflik dalaman, yang berlaku juga peristiwa Karbala zaman tu tuan sekalian. Dan Hajjaj ni gubernur Iraq di bawah naungan kerajaan Umayyah, Bani Umayyah. Serang Kaabah dengan termasuk dengan menjanik plastik tu, batu runtuh sebagai dinding Kaabah, dan darah juga berkubang dalam Masjidil Haram tuan sekalian. Ini zaman Umayyah yang berlaku tuan sekalian. Syahid Allah bin Zubair tuan sekalian. Baik. Lepas tu bila kalau zaman moden ni tuan-tuan, zaman moden tahun 1979. Ramai tak ingat pun. Saya tak ingat begitu terbayang-bayang. Orang daftar nak pergi perang, nak pergi berjihad kata di Mekah, kata pasal apa dak zaman tu. Lepas tu apa kita besar kita Mekah dengar live daripada mulut orang-orang duk di Bukit Ajiat, orang Melayu kita duk di Mekah, yang pemerhati Saudi lah, cerita yang mana pihak penentang Saudi ni, saya tak nak sebutlah irhabi, teroris tuan-tuan sekalian. Saudi ada pihak penentang dia tuan sekalian di Saudi. Jadi mereka masukkan senjata dalam masjid melalui tandu jenazah, tandu usung jenazah tu dia masuk. Bukan jenazah, rupa M16 ada Kalashnikov, AK-47. Dalam itulah berlaku tembak menembak dengan pihak keselamatan dan terkena pun pada orang awam. Beratus-ratus kat cedera tuan-tuan. Saya lupa berapa jumlah mati, tapi memang darah tu dalam masjid dan sekalian. Saudi nak ambil balik bukan senang tuan sekalian. Sebab Saudi ni daripada keupayaan tentera dia memang tuan-tuan semua tahulah. Mereka sekarang sangat bergantung pada Amerika ya tuan-tuan, senjata dan sebagainya. Jadi Jeneral Ziaul Haq yang nama sedang popular, Jeneral Ziaul Haq, pemimpin Pakistan yang telah melaksanakan syariat Islam di Pakistan, hantar komando-komando terbaik Pakistan. Kalau orang di Mekah cerita di Bukit Ajiat, dia masuk ke laut, terowong air Zam-Zam, merangkak masuk, hebat tuan-tuan. Komando merangkak masuk dan mereka ambil balik Masjidil Haram. Sebab tu kata hubungan Saudi dengan Pakistan ini antara yang menyebabkan mereka sangat erat. Kalau tuan-tuan suka pergi ke Pakistan tengok apa Masjid Malik Faisal, masjid dewan-dewan, pakar universiti yang diberi biaya oleh Saudi tuan-tuan sekalian. Ini ada cerita dia Saudi dengan Pakistan. Baik. Termasuk tengok kan ramai pekerja-pekerja yang Saudi daripada Pakistan. Termasuk tukang bersih masjid. Ini mana dia ada jasa Pakistan kepada Saudi dan kepada umat Islam. Bila pula hadir pula tuan-tuan keren tu terbalik. Tengok CCTV, ya Allah tuan-tuan. Tapi itulah kematian di mana-mana tuan-tuan sekalian. Baik. Jadi Nabi kita demam panas, 2 kali ganda lebih panas demam manusia biasa. Yang kedua, batuk. Siapa pergi ke Mekah dia faham lah. Tak pergi Mekah, pergi umrah, pergi haji, batuk tuan-tuan, demam, sesama tuan-tuan sekalian. Tak tu biasalah. Kita tak rasa galak sangat, tak apa, ini kafaratuz zunub, kafarah dosa kita. Istighfar banyak tuan sekalian. Allah nak gugur dosa kita daripada kena akhirat, baik kita kena sakit dunia tuan sekalian. Ada orang yang dia sombong dengan agama. Zaman muda siapa dia? Stalin lah. Lupa Lenin. Di hospital Moskow. Dia ni etis. Tolak agama tuan-tuan. Tak. Tolak agama. Dia kata agama ni candu masyarakat. Tangan dia sakit di hospital Moskow. Pegawai parti komunis duduk dia oh my god. Ingat Tuhan juga. Tangan dia sakit tuan sekalian. Siapa cerita Quran pasal orang sombong? Sebab tak sakit ada. Kita baca Quran dia kata ana rabbukumul ala. Aku Tuhan paling tinggi. Siapa dia? Firaun. Dia ambil semua sebut Firaun. Marahlah sikit. Firaun laknatullah. Jangan warak. Firaun laknatullah. Jangan marah sangat. Firaun laknatullah wa barakatuh. Kampung saya dia marah sangat tuan-tuan. Allahu akbar. Nak beritahu tuan-tuan, Firaun butir kata pun tak tumbuh. Tak jangan kata demam, butir kata pun tak tumbuh tuan sekalian. Akhirnya sombong. Makna kita sakit ni tuan-tuan beringat pada kematian tuan-tuan sekalian. Saya tak ingatlah ibu-ibu sekalian ya. Dia minggu lepas mak meninggal, saya jaga di hospital tuan sekalian. Saya tengok yang Malay tipikal kita yang perempuan buat perempuan. Tengok
Mak kita duduk berzikir lah, tengok berkiri, belakang bunyi duduk mengumpat tuan sekalian. Ni Melayu tuan sekalian. Dia biasa atas tangga rumah duduk mengumpat akhir bawa sampailah nak sakit mengumpat lagi. Kita dengar butir dia mengumpat, orang tak jaga pelara mak ayah duduk mengumpat tuan sekalian. Sayang, sebab tu kita biar dekat dengan cara hidup kita baik, berjuruh ni tuan-tuan dengan etikah masjid, solat berjemaah, hadir kuliah ilmu. Semoga kita mati tuan-tuan di hujung husnul khatimah dengan cara yang baik, insya-Allah tuan-tuan sekalian. Dah bersyahadah, masa sakit kita berjaga solat kita tuan sekalian. Dia beza tuan-tuan. Orang-orang yang tak jaga solat, kalau masuk hospital, masuk ward lagilah dia tak jaga solat. Berapa orang yang sembahyang, ramai tak sembahyang. Barangkali mereka fikir dia masuk ward ni terlepas dah sembahyang tuan sekalian. Ini silap paling besar. Tengok kalau Pusrawi letak spray, kita tu kan je pun kena tahu cara nak ambil wuduk macam mana. Spray tuan sekalian dah angkat, katakan yang kata angkat tu dia air muktamar dah, tu kena mengaji tu. Katakan air tuan sekalian dah solat sakit, tengok ajar solat jamak macam mana tuan sekalian, boleh jamak. Bukan kita dak faham dua marhalah saja, sakit ni boleh jamak tuan sekalian, atau kena mengaji muslimin dan muslimat. Dah Allahu akbar tuan sekalian. Nabi kita sakit, apa lagi sakit Nabi? Racun. Yahudi telah meracun Nabi dalam peristiwa perang Khaybar ni. Banyak kali kita sebut, saya tak nak ulang dah. Yang mana ni antara asbab sakit Nabi yang akhir membawa kepada kewafatan kepada baginda Nabi yang mulia tuan sekalian. Itulah sedikit saya sebut tentang peristiwa penting yang berlangsung dalam bulan Zulhijjah yang dikenal sebagai bulan haji tuan sekalian. Semoga tuan-tuan dengan korban yang kita buat, ibadah kita tuan-tuan dapat selamatkan kita di hari akhirat, insya-Allah. Jadi itulah sekadar tu tuan-tuan sekalian. Besok ini tim dah mula bergerak yang pergi ke untuk kemah Karen Sishem tolak mani tuan-tuan sekalian. Besok lagi hak grup Sri Lanka ke tolak. Saya tolak yang pertama bawa lembu tuan-tuan lah, bawa duit untuk lembu tuan-tuan sembah di Cambodia. Lama tak masuk tuan-tuan sekalian sebab saya ada sedikit masalah dengan keselamatan negara Cambodia. Dulu ada orang report saya ni teroris tuan-tuan sekalian. Muka aku dah macam Ridwan Hambali tuan-tuan. Dah ni tengoklah doa biar boleh berlepas tuan sekalian. Insya-Allah kita bawa korban yang tuan-tuan bawa Muslim Care dan Judi Resources. Juga kita nak bawa ni kitab Jawi Wakaf yang belakang tu sejadah hari ni untuk kita wakaf kitab Jawi. Sebab di sana tuan-tuan di samping kita beri mereka makan, nikmati sumber protein, jangan lupa tuan-tuan bantu jihad taklim. Sebab zaman Pol Pot tuan-tuan dibunuh umat Islam terlalu ramai tuan-tuan. Mangsa pertama adalah orang alim. Pak mana balik Mesir, balik Pakistan, Madinah memang kena tuan sekalian. Yang ada tu Ustaz Mat Pakistan, untuk guru seorang Ustaz Mat Pakistan. Dia biasa tu guna Aziz. Anak dia tu yang slash Monera tu, yang kahwin Ustaz Ni Ali tuan sekalian. Dia tu dia balik kemudian dah dia balik Pakistan dan dia memang dikawal tuan sekalian oleh pihak CIA kata tuan sekalian. Jadi kita bantu sebab di sana makin pedalaman dia makin jahil, makin pedalaman makin jahil. Saya pernah sekali tuan sembahyang, saya lupa nama masjid tuan sekalian. Dia tu imam dia khutbah. Bahasa Kembo dah kongkang. Kita tak faham, kita faham apa ni lah, ayat Quran lah. Kita ni. Tapi belakang ni budak-budak muda bukan sekadar tidur, siap bawa bantal di masjid tuan-tuan. Relax ya tidur kata berak menana tuan-tuan. Mazhab apa wallahu alam tuan-tuan. Siap bawa bantal. Bila bangun barakallahu li wa lakum bangun nak semayang dia tuan sekalian. Tengok mana mereka ni tak mengaji mana tuan sekalian. Jadi mengapa kita Jawi tuan sekalian? Ustaz-ustaz dia hok mengaji di Fatani, di pondok-pondok di Yala, Fatani, Naratiwak Setu dan pondok Pastu Kelantan boleh mengajar kitab Jawi. Kitab Musalli, Miftahul Jannah, Matla' Badrin, Sabilal Mutadin boleh ajar. Jadi kita buat kitab Jawi lah. Ni kita wakaf lepas ni tuan-tuan RM1.5. Kalau tuan tak RM5 niat wakaf untuk 10 buah, kalau RM20 4 buah, RM10 untuk 2 buah. Moga kita boleh bantu. Saya dah termasuk Haji Adam, Fauzi akan pergi daripada surau kita, nak tambah 2 orang lagi. Boleh tuan-tuan nak tambah 2 orang, siapa nak pergi beritahu lepas ni. Nak buat 2 tapi tambah sendirilah. Tambah sedikit tolak ku 3 petang flight hari pertama insya-Allah. Sekadar itu saja pada tengah hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakimus salat.